Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Okay, kita akan mulakan. Okay, terima kasih. Kita akan mulakan kelas kita. Saya harap awak berada dalam keadaan yang selesa lah. Pastikan ada kertas dan pen. Kalau ada kalkulator, sediakan kalkulator. Kita akan cuba jawab ni. Soalan ada 8. Soalan ada 8, so kita akan cuba jawab semua ni sekali. Okay. Okay, kita mulakan. Kita tengok soalan 1 dulu. Number of needed subnet 14. Kita perlukan 14 subnet. Kita perlukan host yang boleh digunakan sebanyak 14. Dan IP yang dia dah bagi adalah 192, 10, 10 dan 0. Okay. Okey, kita tengok balik. Kita perlukan subnet 14. Host 14. IP yang dia dah bagi adalah 192.10.10.0. Okey, macam biasa juga. Mula-mula kita kena kenal pasti dulu. Ini kelas apa? Kelas apa ni? Kalau awak tak ingat, kita tengok kelas nombor depan adalah 192 kan? Mana Okey, dekat sini kita boleh tengok. Kelas A adalah 1 sampai 126. Kelas B adalah 128 hingga 191. Kelas C adalah 192 sehingga 223. Jadi, kita adalah 192, automatik dia adalah kelas C. Okey. Apakah default subnet mask dia? Default subnet mask untuk kelas C adalah 255, 255, 255.0. Okay, sekarang kita nak cari subnet mask yang baru. Subnet mask yang baru, kita tulis kat sini. 255, 255, 255.1234567 Jadi kita kena cari, kita akan pinjam bit dia. Kita akan tengok subnet daripada kiri ke kanan subnet. Kalau host, daripada kanan ke kiri. Jadi kita kira subnet kita. Kalau kita pinjam 1 subnet, dapat 2. Kalau kita pinjam 2, kalau kita pinjam 2 bit, dapat 4. Kalau kita pinjam 3 bit, dapat 8. Kita pinjam 4 bit, dapat 16. Kita pinjam 5 bit, dapat 32. Kalau kita pinjam 6 bit, dapat 64. Kita pinjam 7 bit, dapat 128. Kita pinjam 8 bit, dapat 256. So, kita tengok balik. Subnet kita nak 14 sahaja. 14 dekat mana? Nombor dekat 8 tak cukup, tak boleh ambil. So kita ambil dekat 16. Okey. Jadi kita lukiskan garisan. Sekejap. Garisan ni saya nak lukis betul-betul. Saya lukis garisan panjang sikit sebab kita akan guna. Okey.
Jadi di bahagian subnet belah kiri ni kita akan letak 1. Yang kanan ni kita akan letak kosong untuk host. Okay. Kita boleh juga check balik host kita betul tak? 1 dapat 2. 2 kuasa 2 dapat 4. 2 kuasa 3 dapat 8. 2 kuasa 4 dapat 16. Kita nak berapa tadi? Host 14. So dekat 16 ni bolehlah guna. Betul lah ni. Apa yang kita buat ni betul. Jadi awak boleh dapatkan ini berapa? Berapa ni? Kalau tak ingat, awak boleh jawablah satu-satu. Awak tukarkan dia kepada desimal. Ataupun kita dah ada apa orang kata? Jadual. Ini jadual kita. Kita punya ada 4 nombor 1 ni. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0. So kita ambil nombor ni. 240. Jadi dekat sini nilai oktet keempat adalah 240. Jadi kita bolehlah isi. Isi dalam kita punya ni. Okey, kita isi. Ini adalah kelas C. Default subnet mask untuk kelas C adalah 255.255.255.0. Custom subnet mask yang baru kita dah dapat tadi 255.255.255.240. Ni. Sama dengan yang ni lah yang kita dah dapat tadi. So berapa total of subnet? 2 kuasa berapa? Kita kira nombor 1 ni. 1, 2, 3, 4. So 2 kuasa dengan 4. Ya Allah. 2 kuasa 4 dapat berapa? 16. Kemudian total number of host address 2 kuasa berapa? Kita kira yang berapa banyak ada kosong dekat sini. 1, 2, 3, 4. So ada 4 kosong. Kita tulis dekat sini 2 kuasa 4 dapat 16. Next, number of usable address 16. Kita tolakkan dengan 2 dapatlah 14. 2 ni kita tolak sebab kita akan tolak network address dan juga broadcast address. Sebab tu kita tolak 2. Next, berapakah bit yang kita pinjam? Kita kira yang nombor 1. Ada berapa banyak 1? 1, 2, 3, 4. So kita tulislah 4 bit yang kita pinjam. Okay. Yang atas dah boleh jawab. Next, kita tengok soalan dekat bawah pula. Apakah subnet range untuk yang keempat? Macam mana nak dapat? So sekarang ni kita akan buat benda lain. Sebelum ni kita tak pernah buat lagi. Okay, sekarang ni kita dah ada subnet. Kita dah kira subnet, kita dah kira host. Kemudian awak perlu kira satu lagi benda, iaitu binary value. Okay. Macam awak tahu sebelum ni, kalau kita tengok dekat IPv4 ada 4 oktet. 1 oktet, 2 oktet, 3 oktet, 4 oktet. Setiap satu oktet ada 8 bit. Ada 8 bit. Jadi setiap satu bit tu, cara nak kira dia adalah guna ni. 200, 201, seterusnya. Jadi kita akan dapat 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Okey, jadi kita akan tulis nilai tersebut di sini. Dekat dalam oktet 4 ada nilai 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 dan 128. Ini adalah binary value. Okay, sekarang kita akan kira benda yang selepas ni. Yang nombor 1 ni. Yang nombor 0 ni kita tak akan kira. Kita akan abaikan dia. Semua ni kita akan abaikan. Kita akan kira yang sini saja.
Okay. Kalau awak tengok dekat subnet ni, bila kita pinjam 1 bit, kita akan dapat 2. 2 apa ni? 2 ni sebenarnya apa yang kita akan dapat adalah 0, 1. Okay. Kemudian awak tengok kalau kita pinjam 2 bit, kita dapat 4. 4 ni kita dapat apa sebenarnya? Kita akan dapat 0, 1, 10 dan juga 11. So sekarang kita ada 4. 1, 2, 3, 4. Okey, kalau 2 kuasa 3, kita akan dapat 8. 8 ni apa sebenarnya? 8 apa? Kita akan dapat ini sebenarnya. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 10, 11. Okey, kita nak kira macam ni. 0, 1, 10, 11. 0, 1, 10, 11. So, ada berapa ni sekarang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. So, sekarang ni, bila kita pinjam 3, dapat 8. Inilah yang akan kita dapat, 8 ni. Okay, kita teruskan lagi. Kalau kita pinjam 4 bit, dapat 16. So, kita teruskan lagi, 16. Letak 1 kat depan dia, yang lain semua kosong. Kemudian 01, 10, 11, 1100. Lagi, alamak. 1101, 1110, 1111. So sekarang kita dah ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. So sekarang kita dah ada 16 bilangan. Okay. Yang ini awak boleh penuhkan dia dengan kosong. Kosong, 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 kosong. Okay. Inilah yang kita akan dapat. Okay. So sekarang apa yang kita nak buat? Kita tengok balik. Ini adalah IP yang kita dapat. Oktet pertama, kedua, ketiga ni tidak akan berubah. Yang akan berubah adalah oktet keempat sahaja. 192, 10, 10 dot something. So kita tulis dekat sini. 192.10.10 dot something. Dia akan berubah yang hujung ni. So yang lain pun kita akan tulis something. 192.10.10 dot something. 192.10.10 dot something. Saya akan tulis sampai bawah. Awak pun boleh tulis lah. Okey, kita dah isi. Okey, macam mana kita nak isi tempat kosong ni sebenarnya? Macam mana nak isi? Kita akan tengok
yang kita dah buat ni. 0,00001 ni. Kita dah tengok. So, bila kita tengok kat kiri ni, 0,000 maknanya nilai dia adalah kosong juga. Kosong. Okay, next kita tengok yang ni. 0,001. 1 ni berada dalam 16. Sorry. 1 ni berada dalam 16. Jadi nilai dia adalah 16. Okay. Yang seterusnya, nilai 1 ni berada dalam 32. So kita akan isi 32. Okay, next. Nilai 1 ni berada dalam 16 dan 32. Jadi awak kena tambah ni. 32 tambahkan dengan 16. Dapat 48. Okay, next. Kita tengok lagi. Nilai 1 berada dalam 64. So, kita tulis dekat sini 64. Okay, next. 1 berada dalam 64 dan 16. 64 campur 16. Dapatlah 80. Okay, next. 64 campur 32 dapat 96. Kemudian 64 campur 32 campur 16 dapat 112. Kemudian 128 sahaja. Jadi kita tulislah 128. Okay, boleh teruskan lagi. Okay, next. 128 campur 16. 128 campur 16 dapatlah 144. Kemudian 128 campur 32 dapatlah 160. Kemudian 128 campur 32 campur 16 dapatlah 176. Kemudian 128 campur 64 dapatlah 192. Okay, kita boleh teruskan sampai habis 128 campur 64 campur 16 dapatlah 208. Kemudian 128 campur 64 campur 32 dapat 224. Last sekali dapat 240. Okey, ini adalah nilai network address. Okey. Ini adalah network address. Okey. Kemudian, selain network address, kita ada first usable address, last usable address dan juga broadcast address. Okay. Ini first usable address, ini last usable address. Okay, macam mana nak dapat broadcast address ni? Macam mana nak dapat broadcast address? Nilai yang pertama ni, dekat barisan pertama ni, broadcast address dia, kita tolak satu daripada network address yang kedua. Contoh dekat sini, network address 192.10.10.16. Maknanya, belah atas ni, broadcast address dia adalah 192.10.10.15. Kita akan tolakkan dia dengan 1. 192.10.10.15. Okey. Yang seterusnya pun sama. Kita akan tolakkan dengan yang ni. 32 tolak 1. Jadi 192.10.10.31. Okey, yang seterusnya pun sama. 48 tolak 1. 192.10.10.47. Next. Tolakkan 1 daripada 64. 192.10.10.63. Teruskan lagi. 192.10.10.79. Sebab kita dah tolak dengan 80 ni. Okay, next. 96 tolak 1. 192.10.10.95. Kita teruskan lagi. 192.10.10.111.
192.10.10.127. Okay, awak teruskan je sampai bawah. Okay, 144 tolak 1 dapatlah 192.10.10.143. Kemudian 192.10.10.159. 192.10.10.175. 192.10.10.191. 192.10.10.207. Lagi 192.10.10.223. Kemudian 192.10.10.239. Sorry, 239 betul lah. Kemudian 192.10.10. Berapa? 255. Sebab ini yang terakhir. Dah tak ada lagi depan dia. Depan dia ni dah tak ada lagi dah. So takkan ada lagi nombor bawah dia. Okay. Kalau perasan, antara network address dengan broadcast address ni ada 16 nombor. Kenapa saya cakap 16? Sebab kita kira dari nombor kosong. Okay. Macam mana tu? Nombor 0, 1, 2, 3. Maknanya ini ada 4 nombor. Betul tak? 1 nombor, 2 nombor, 3 nombor, 4 nombor. Macam tu juga dengan 0 sampai 15. Ini adalah 16 nombor. Sebab kita kira dari nombor kosong. Jadi kalau awak tengok dari network address kepada broadcast address ni, ada 16 nombor. Okay, awak tengok dekat sini. Dekat bahagian host ada 16. Betul tak? Sama lah juga. Maknanya dalam satu subnet ni ada 16. 16 host boleh duduk. Okay. Kalau subnet ni awak tengok belah kiri lah. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5 sampai bawah ada 16. So 16 sama dengan yang ini. Kalau bahagian host, kita boleh tengok dari sini pergi sini. Ada 16. Dan kalau perasan, dekat sini kan kita ada tolak 2. Nampak tak? Ni. Number of usable address. 16 tolak 2. 16 tolak 2 maknanya apa? 14 ni adalah bilangan yang berada di antara first dengan last. Okay, nak dapat first ni kita akan tambah 1. Nak dapat last ni kita akan tolak 1. Jadi dekat sini 192.10.10.1. Yang ini 192.10.10.14. So daripada 1 sampai 14 ni ada 14 value dia. Ada 14 host. Sebab tu bila kita kira-kira dekat sini, address yang boleh digunakan ada 14. Okay. Sebab tu kita kira macam tu. So itulah yang berlaku sebenarnya. Okay, sekarang kita dah kira kan. Okay, kita tengok soalan. What is the first subnet range? Dia minta range. Range ni julat lah. Julat daripada mana ke mana. So dia minta yang nombor 4. 4 subnet range. Yang keempat. So kita kira lah. 1. Warna apa saya nak guna? Hijau. Okay. Kita kira lah sampai 4. 1, 2, 3, 4. So 4 berada di sini. Bila dia kata dia minta range, maknanya kita ambil network address ni. Ni adalah network address sampai broadcast address. So sini jawapan dia 192.10.10.48 sehingga
192.10.10.10.63. So kita dah dapat jawapan yang pertama. Next, dia kata apakah subnet number untuk yang ke-8? Dia minta subnet number sahaja, bukan subnet range. Dia minta nombor subnet je. So dekat sini kita kira sampai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So 8 yang ini. Dia minta subnet saja. So inilah jawapan yang kita akan tulis. Okay, jawapan dia adalah 192.10.10.112. Itulah jawapan dia untuk yang ke-8. Okay, seterusnya kita tengok apakah subnet broadcast address. Untuk yang ke-13, dia minta broadcast sahaja. Broadcast maknanya yang hujung ni lah. Yang hujung saja, yang nombor 13. So kita kira lah sampai 13. Okay, kita kira sampai 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ni 13. Kita akan ambil yang ni saja. Yang ni. Okay. 207. Kita akan ambil nilai yang ni. So, sini jawapan dia adalah 192.10.10.207 sebab dia nak broadcast sahaja. Okay, last sekali. What are the assignable address for the 9th subnet? Subnet assignable address ni maksud dia, bila dia kata assignable address, maksudnya dia nak first usable address sampai last usable address. So yang mana satu? Yang nombor 9 kan? So kita kira sampai 9. Kita kira sampai 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kat sini. Dia nak yang ni saja. Ni. Yang first dengan last. So sini adalah 129. Ini adalah 142. So kita tulis dekat sini. 192.10.10.129 sehingga, sebab dia minta range, memang dia assignable address lah, 192.10.10.142. Jadi inilah jawapan dia untuk soalan pertama. Okay, inilah jawapan untuk soalan pertama. Okay, kita teruskan ke soalan 2. Soalan 2, dia nak subnet ada 1000 subnet. Host ada 60. IP dia, network address dia bagi 165.100.00. Jadi kita akan jawab dulu. .165 ni adalah kelas B. 165 adalah kelas B. Apakah default subnet mask untuk kelas B? 255.255.0.0.
Jadi kita cari kita cari .255.255.1234.5678.12345678. Dia bagi subnet nak 1000, host nak 60. So kita kira subnet dia. Kita pinjam 1 bit dapat 2. Kita pinjam 2 bit dapat 4. Kita pinjam 3 bit dapat 8. Kita pinjam 4 bit dapat 16. Kita pinjam 5 bit dapat 32. Kita pinjam 6 bit dapat 64. Kita pinjam 7 bit dapat 128. Kita pinjam 8 bit dapat 256. Oh, jauh lagi ni. Kita pinjam 9 bit dapat 512. Kita pinjam 10 bit dapat 1024. Kita soalan kita nak 1000 sahaja. Jadi kalau 1000 maknanya 512 tak boleh, 1024 boleh. Jadi kita lukis garisan kita di sini. Okey. Yang ini jadi 1. Yang ini jadi 0. Jadi dapatlah kita ini 255. Oktet yang ini adalah berapa? Ada 2 nombor 1 sini. 192. Sini adalah 192. Sini host 2, 4, 8, 16, 32, 64. Okey, betul lah ni. Sebab host dia nak 60 saja, so 64 ni okey. Jadi betul lah apa yang kita buat. So kita boleh isi siap-siap kat sini. Subnet mask yang baru adalah 255.255.255.192. Berapakah total number of subnet? 2 kuasa berapa? Kita kira yang ada 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Jadi subnet dia, total number dia 2 kuasa 10 dapat 1024. Next, total number of host. 2 kuasa berapa? Kita kira yang kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 2 kuasa 6 dapat 64. Usable address 64 tolak 2 dapatlah 62. Okay, berapa bit kita borrow? 10. Okay, next. Jawapan kita nak jawab yang seterusnya. Kita kena lengkapkanlah kita punya ni. Okay. Biru. Saya lukis dulu. Garisan untuk binary value. Okey. Tengok dekat sini. Oktet ketiga dan 4. Saya pisahkan dia dekat sini. Jadi oktet keempat ada 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Oktet ketiga ada 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Okay, kemudian kita isilah kita punya dalam ni 01, 10, 11.
Kemudian 0, 1, 10, 11. Sekejap. Kita tengok balik. Kita punya subnet ni ada sampai 1024. Takkan kita nak tulis ni sampai 1024? So, kita tengok balik soalan. Soalan paling tinggi dia nak sampai 15. Jadi, kita buat sampai 15 lah. Sekarang dah ada apa? Kita buat sampai 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sekarang baru ada 8. Teruskan lagi. 1000, 1001, 1001, 1010, 1011, 1100. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tak cukup lagi. 11, 01, 11, 10, 11, 11. Ingat cara kita buat 01, 10, 11. 01, 10, 11. 01, 10, 11. Okey, berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Okey dah, cukup lah. Tak payah buat sampai bawah. Sini kalau nak teruskan boleh buat. Kalau tak nak, tak payah. So, kita penuhkan ni. Ini adalah pembahagi oktet. Kita tulis pembahagi dia. Ni penting jangan tertinggal. Okey. Kemudian kita penuhkan kosong dia. 0, 0. 0, 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 0. Okey, sebenarnya yang ini awak boleh letaklah kosong kalau awak rajin. Kalau rajin letaklah, kalau tak rajin tak payah. Okey. Sekarang kita tengok balik IP kita. IP kita apa tadi? IP kita adalah 165.100.0.0. Jadi 165 dengan 100 ni tak berubah. Yang berubah adalah dua nombor belakang ni. Jadi awak tulislah dekat sini 165.100.something.something. 165.100.something.something. Okey, teruskan sampai bawah. Penat sikit tapi tulis je lah ya. Satu 165.100.something.something. 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 165.100. Okey. Network dah dapat. Kita buat dah buat network. Kemudian ada first, ada last, ada broadcast. First, last. Okey. Sekarang kita nak isi tempat kosong ni. Okey, kita tengok dulu. Ini adalah pembahagi oktet Pembahagi. Jadi oktet ini adalah oktet keempat, ini oktet ketiga. Okey. Oktet ketiga yang kosong, awak tengok dekat sini kosong, jadi letak kosong. Belah 4 pun kosong. Kemudian ni kosong. Yang ini satu ni berada di nilai 64. Jadi awak tulislah 64 di sini. 64. Kemudian kosong. Nilai 1 ni adalah 128. Jadi awak tulis 128. Ini kosong.
128 campur 64 dapat berapa? 192. Okay. Okay, next. Ini adalah oktet ketiga Nilai 1 ni berada di ruang 1, di bahagian 1. Jadi awak tulis oktet ketiga ni 1. Kemudian belakang dia kosong. Okay, seterusnya ini 1. Ini nilai dia. Yang ini nilai dia 64. Jadi awak tulis 64. Kemudian 1, 128, 1, 192. Okay, teruskan lagi. Nilai 1 di oktet ketiga ni adalah 2. Jadi, dekat oktet ketiga, tulis 2. Kosong. 2, berapa? 64. 2, 128, 2, 192. Ni berapa? Yang seterusnya kita ada nilai 1 berada di ruang 2 dan 1. So, kita tambahlah 2 tambah 1 jadi 3. So, oktet 3 ni kita tulis 3. Kosong. Okay, teruskan lagi. Dah nak habis dah. 3, 64, 3, 128, 3, 192. Okay, broadcast awak boleh tulis lah. Okay, boleh tulis 165.100.0. Berapa? Kita tengok yang kedua. Network yang kedua. 64. Jadi kita tolakkan 1. Dapat 63. Jadi kat sini 63. Yang ini 165.100.0.127. Begitulah. Kita akan buat sampai akhir. Okey. Okay, sekarang kita tengok soalan. Dia minta subnet range yang ke-15. Jadi nak tak nak kita kena kira sampai 15. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dekat 128 ni. Okay. Berapakah broadcast address dia adalah 165.100.3.191. Jadi kita boleh tulis subnet range dia 165.100.3.128 sehingga 165.100.3.191. Next, kita tengok subnet number untuk yang ke-6. So, kita kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni. Yang 64 ni. Okay. Mana 64 tadi? Ni. Jadi, kita bolehlah tulis dekat sini. 165.100.3.64. Ini adalah subnet nombor yang ke-6. Subnet yang ke-6. Okay, next kita tengok broadcast address untuk subnet yang ke-6. Apakah broadcast address dia? Kita tulislah dekat sini. 127 kan? Sebab ni dah tolak. Okey, jadi 165.100.3.127. Ini broadcast dia. Kemudian assignable address untuk subnet yang ke-9. Kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ni. Kat sini dia nak assignable, maknanya yang first dengan yang last. Ini 63, ini 62, ini 1. Jadi 165.100.3.
1 sehingga 165.100.3.62. Jadi inilah jawapan dia. Jawapan untuk soalan 2. Okay, next kita tengok soalan 3 pula. Dia nak subnet 2 sahaja. Kemudian IP yang dia bagi 195.223.50.0. Jadi kita isi dulu. 195 adalah kelas C. Okay. Default subnet mask untuk kelas C adalah 255.255.255.0. Jadi kita isi. Okay. 255.255.123456778. Jadi kita diberi subnet. Dia nak subnet 2 saja. 2, kita punya 1 dapat 2. Boleh ambil ke 2 ni? Tak boleh. Kita jangan ambil 2 ni. Sebab kalau kita tolak 2, dia tinggal kosong. Dah tak ada nilai dah. Jadi kita pinjam lagi 2. Kita pinjam 2 bit, dapat 4. Jadi kita boleh lukis kita punya garisan di sini. Yang bahagian subnet jadi 1, bahagian host jadi kosong. So berapakah nilai ni? Nilai ni adalah 192. Okay. Boleh isilah 192. Sini 25. Allah. 255.255.255.192. Berapakah total subnet? Total subnet berapa? Kita kira yang ada nombor 1. Maknanya 2 kuasa 2 dapat 4. Berapakah total number host? 2 kuasa berapa? Kita kira yang kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So 2 kuasa 6. 2 kuasa 6 dapat 64. Number of usable address 64 tolak 2 dapat 62. Bit borrow kita punya 2 saja. Okay, next kita nak jawab soalan ni. Dia nak 3, 2, 1, 3. Okay, pendek je lah kita buat. Okay, tuliskan binary value dia dulu. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Okay, kita akan dapat 4 saja. So, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Habis. Tak ada lagi dah. IP kita tadi apa? 192.223.50.0. Jadi, 3 nombor yang depan ni kekal, yang ini tak kekal. 192.223.50.something, 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 192.223.50.something. Ini network address dia. Okay, kemudian ada first usable address, ada
last usable address, dan ada broadcast address. Okay, sekarang kita isilah tempat kosong ni. Ini dapat kosong. Nombor 1 ni berada dekat nilai 64. So kita tulislah sini 64. Kemudian nilai 128. Kemudian 128 campur 64 dapat 192. Okay, berapa broadcast address dia? 192.223.50.63 sebab kita dah tolak 1 daripada 64 kat bawah ni. Teruskan lagi 192.223.50.127. 192.223.50.191. 192.223.50.255. Ini yang maksimum. Nilai maksimum adalah 255. Ini kita akan tambah 1. Ini kita akan tolak 1. 162, 65, 126, 129, 190, 193, 254. Okey. Okey, sekarang dia minta yang ketiga, subnet range untuk yang ketiga. Kita kira lah 1, 2, 3. So dekat sini Okay, 1, 2, 3 kat sini. Jadi awak boleh tulis range dia adalah 195.223.50.128 sehingga 195.223.50.191. Okay. Kemudian subnet number untuk yang subnet kedua. 1, 2 ni. Yang 64 ni. Inilah subnet number dia. So kita tulislah dekat sini. Dapat berapa? 192.223.50.64. Kemudian broadcast address untuk subnet yang pertama. Kat sinilah. Broadcast dia. 63 ni. Jadi kita isilah dekat sini. 192.223.50.63. Kemudian assignable address maknanya first sampai last. Dekat subnet yang ketiga. Subnet ketiga yang mana ni? 1, 2, 3 sini. Jadi 129 dengan 190. Okay, boleh tulis kat sini 192.223.129 sampai 192.223. Oh, tertinggal 50. 50.190. So, kita dah dapat jawapan dah untuk soalan 3. Inilah jawapan dia. Soalan 3. Okay, kita nak teruskan dengan soalan yang keempat. Soalan 4. Subnet yang diperlukan adalah 750 dan ini IP yang dia dah bagi. 190.35.00. Okay, boleh jawab address kelas dia apa? 190 adalah kelas B.
Jadi default subnet mask untuk kelas B adalah 255.255.0.0. Custom subnet mask, so kita akan carilah. Okay. 190.35.00. Kita nak 750 subnet. Okay. 255.255.1234567.1234567.8. Okay. Subnet 760 berada di mana? 750 berada di mana? Kita kena kira lah satu-satu subnet kat sini. Okay. Kita pinjam 1 bit dapat 2. Kita pinjam 2 bit dapat 4. Kita pinjam 3 bit dapat 8. Kita pinjam 4 bit dapat 16. Kita pinjam 5 bit dapat 32. Kita pinjam 6 bit dapat 64. Kita pinjam 7 bit dapat 128. Kita pinjam 8 bit dapat 256. Kita pinjam 9 bit dapat 512. Kita pinjam 10 bit dapat 1024. Jadi kita tak boleh ambil 512, tak boleh, kita ambil 1024 lah. Sebab kita nak dapatkan 750 subnet. Jadi kita tulislah kita punya garisan di sini. Okay. Bahagian subnet tulis 1. Bahagian host tulis 0. Jadi ini adalah 255. Ini adalah berapa ni? 192. Okay, kita bolehlah tulis kat sini. Nombor subnet mask yang baru kita adalah 255.255.255.192. Berapakah total number subnetnya? 2 kuasa. Kita kira yang nombor 1 ada 8, 9, 10. Jadi 2 kuasa 10. Dapat 1024. Kemudian nombor host 2 kuasa berapa? Kita kira yang kosong. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kuasa 6. 2 kuasa 6 dapat 64. Kemudian usable address 64 tolak 2 dapat 62. So berapa bit yang kita pinjam sebenarnya? Kita pinjam 10 bit. Kemudian kita nak jawab soalan ni. Paling tinggi sampai subnet range yang ke-15. Jadi kita kena buat sampai 15 lah. Sampai 16. Kita buat sampai 16. Apa pasal dia? Okey. Apa pasal tekan tak boleh ni? Aduh. Yalah, kita kiralah kita punya binary value. Binary value kita ada 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Titik. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Ni kita kira lah. 0, 1, 1, 0, 1, 1. 0, 1, 1, 0, 1, 1. Kosong, 1, 1, 0,
satu. Kosong. Satu. Kosong. Satu. Okey. Kenapa ni? Ini pembahagi oktet, Aduh. So kita tulis 190.35.something. So kita kira lah. Ini oktet 3, ini oktet 4. Ini oktet 3, ini oktet 4. Oktet 3 ni kosong, oktet 4 kosong. 190.35.0.64. 190.35.0.128. 190.35.0.192. Kemudian ini berada di bahagian 1. Jadi 190.35.1.0. 190.35.1.64. 190.35.1.128. 190.35.1.192. Kemudian yang ini berada di 2. Jadi 190.35.2.0. 190.35.2.64. Kemudian sambung lagi. 190.35.2.128. 190.35.2.192. Next, kita tambahkan ni. Ni 2, ni 1. Jadi 3 lah. 190.35.3.0. 190.35.3.64. 190.35.3.128. Satu lagi. 190.35.3.192. Ni boleh teruskan sampai bawah lah kalau rajin. Kalau tak rajin tak payah. So ini adalah network address. Network, ada first, ada last, ada broadcast. Okay, kita tengok soalan. Okay, dia minta range yang ke... Aduh, kenapa dia ni? Yang ke 15. 15 mana? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sini. Aduh. Bermasalah. 15 awak boleh tengok lah dekat sini. Jadi awak kena cari dia punya broadcast dia. Saya tak boleh tulis. What's the problem? Ish. Okay, yang ni awak boleh jawab. Okay, boleh kira dekat sini. Ya Allah. Kenapa dah tak boleh lukis? Ya Allah. Akbar.
Dah hilang semua. Kurang asam tu. Soalan 4 dah kita. Dah hilang lah tadi kita kira. Aduh. Saya tulis jawapan je lah. Nanti awak boleh tengok balik. Okay, sini jawapan dia. Satu 190.35.3.128 sampai 190.35.3.191. Yang kedua jawapan dia 190.35.3.0, kemudian 190.35.2.127. Last sekali 190.35.1.63 sampai 190.35.1.126. Ni jawapan dia. Kalau tadi awak ada kira-kira tadi, nanti awak semak balik jawapan dia betul tak? Ni soalan 4. Jadi kita akan sambung sampai soalan 8. Okay, kita tengok soalan 5. Soalan 5. Soalan 5 dia nak host 6. IP dia bagi adalah 126.0.0.0. Jadi ini adalah kelas A. Ini adalah kelas A. Default subnet mask untuk kelas A adalah 255.0.0.0. Custom subnet mask dia kita kena kira lah. Okay. 255.123456788.123456788.12345 tak muat. Okay, saya tulis balik. 255.123456788.123456788.123456788. Dia kata host nak 6. Host 6. Jadi kita kira dari sini host. Kita punya 1 dapat 2, 4, 8, 16. So kita nak 6 saja. Jadi 6 berada di mana? Di sini. Jadi atas ni kosong. Yang lain semua 1. Okey. Jadi awak dapatlah jawab. Ini adalah 255. Ini adalah 255. Ini berapa ni? Ini adalah 248. Okey.
So kita boleh tulis kat sini. Customer subnet dia 255.255.245.248. Kemudian total number of subnet 2 kuasa berapa ni? Kita kira 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ada 21. Sama dengan ada 2,97,152 subnet. Total host adalah 2 kuasa 3. Dapat 8. Usable address 8 tolak 2 dapat 6. Kemudian berapa bit kita pinjam? 21. Okay, next kita tengok ni. Nilai paling tinggi berapa? 10. Jadi kita kenalah buat sampai 11. Okay. Okay, tulis kita punya binary value dulu. Okay, ni kosong. Titik dia. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Jadi kita kenalah tulis 0, 1, 1, 0, 1, 1. 0, 1, 1, 0, 1, 1. Kosong, 1, 1, 0, 1, 1. Kosong, 1, 1, 0, 1, 1. Okay. Okay, automatic nilai berada di dalam octet nombor 2 ni kosong. Yang ini pun kosong. Jadi yang berubah yang hujung saja. Jadi kita boleh tulislah 126.0.0. something. 126.0.0. something. 126.0.0. something. Okay. Tulislah sampai bawah. Okay. Kita boleh isilah dalam dia. Okay, ini kosong. Ini nombor 1 dia berada dalam 8. So, kita tulis 8. Yang ini berada dalam 16. Yang ini 16 campur 8 dapat berapa? 24. Yang ini 32. Kemudian 40. Lagi 48. 56, 64, 72, 80. Ini tambahlah. Okey. Okay, next soalan. Dia nak apakah subnet range yang kedua? Subnet range yang kedua, yang inilah. Daripada 8. Berapakah broadcast address dia? Awak tulislah. Kalau awak tulis
Bolehlah kita dapat jawapan dekat sini. 126.0.0.8 sehingga 126.0.0.15. Ini awak kena cari broadcast address dia. Ini dah tak muat dah. Saya dah malas nak tulis. Okay, next. Subnet number yang kelima. Subnet sahaja. Kita boleh kira 1, 2, 3, 4, 5. So ni yang ke-32 ni. Jadi kita boleh tulis lah. 126.0.0.32. Next, broadcast address yang ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang 7 ni berapa broadcast address dia? Awak kena kira sendiri. Maknanya dapat 55 lah. 55. Jadi kita tulislah dekat sini. 126.0.0.55. Kemudian subnet yang ke-10. Apakah first dan last dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maknanya yang first dia 73, yang last dia 79. Jadi awak boleh tulislah dekat sini. 126.0.0.73 sehingga 126.0.0.79. 79 tolak 1, 78. Okey, 78. Okey, inilah jawapan dia. Okay, 3 je lagi soalan. Saya kena habiskan sebab nanti awak confuse. Cikgu. Yep. Soalan ni keluar exam ke nanti? Ya, keluar exam. Soalan 5. Okay, soalan 6 ni kita skip sebab sama je. Tak ada apa yang berbeza sangat. Soalan 6 kita skip, awak boleh jawab sendiri. Sama je. Soalan 7 ni kita kena bincang. Okay, soalan 7 dia dah bagi IP dia 10.0.0.0 dan dia bagi prefix notation dia /16. So /16 ni automatik kita dah tahu berapa dia punya subnet mask yang baru dia. Okay. Okay, dia bagi 10.0.0.0/16. Okay, first kali kita tengok dia adalah kelas A. Kalau kelas A, default subnet mask dia adalah 255.0.0.0. Tapi dia dah bagi /16. Jadi, automatik kita dah tahu dia punya new subnet mask dia macam ni rupa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 0000.0000.0000. Okey. Kat mana ada garisan merah tu sebenarnya? Garisan merah tu sebenarnya berada di sini. Okey. Ini nilai baru. 255.0.0. Yang ini memang nilai dia dah bagilah. Sebab default dia yang ini. Ini nilai dia. Yang ini tak berubah. Yang ini yang berubah. Jadi dari sini kita dah terus tahu macam mana nak jawab kat sini Okay, ini adalah kelas A. Default subnet mask 255.0.0.0. Okay, subnet mask dia yang baru adalah 255.255.0.0. Okay, betul. Kemudian berapa total subnet mask yang
berapa total subnet? 2 kuasa berapa ni? Yang ini tak payah kira sebab ini memang tak berubah. Ini yang kita kira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 2 kuasa 8. Dapat berapa? 256. Kemudian number of host 2 kuasa berapa? Kita kira yang kosong belakang ni. 8, 16. Jadi 2 kuasa 16. Dapatlah 65,536. Jadi user by address kita akan tolakkan dengan 2, dapatlah 65,534. Jadi kita pinjam berapa bit sebenarnya? Yang ini saja, 8 bit saja kita pinjam. Jadi 8 bit. Okay, next. Kita kena cari lagi subnet range sampai 11. So kita kenalah buat sampai 12. Okay. Tulis binary value dia. Binary value kita kira dari sinilah. Yang ni tak payah. Ini saja. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Jadi kita tulis 011011. 011011. Kosong, 11011. Cukup tak 12? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey, dah cukup. Tak payah kira sampai bawah. Okey. Ini nak tulis apa? 10 dot something dot. Lagi nak tulis apa? Yang ini nilai dia kosong kan? So letak je kosong, dot kosong. Yang berubah yang ini saja. Benda ni yang berubah. Jadi kita akan tinggalkan kosong kat situ. 10 dot something dot kosong dot kosong. 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 Okay, teruskan je sampai bawah. Okay. Ini adalah network address dia. First, ada last dan ada broadcast. Okay, sekarang kita isi dulu yang dalam ni. Ini berada di kosong. Ini 1. Ini dekat nombor 2. So tulis 2. Ini dekat nombor 3. Ini nombor 4. Ini nombor 5. Ini nombor 6. Nombor 7. Yang ini nombor 1 dia dekat nombor 8 kan. So letak 8. Kemudian 9, 10, 11. Okey. Kalau jadi macam ni, macam mana kita nak dapatkan broadcast address dia? Sama juga, kita akan tolak satu daripada yang bawah dia. So, 10.1.0.0 bila kita tolakkan satu, nilai dia akan jadi macam ni. 10.0.255.255. Okey. Kemudian, kalau 10.2.0.0 ni tolak 1, nilai dia akan jadi
10.1.255.255. Sebab 255 ni yang maksimum nombor dia. Tak ada 256. 256 terus jadi 1. Okay, next. 10.2.255.255. Teruskan lagi. 10.3.255.255. Kemudian 10.3.4.255.255. (10.5.255.255). Kemudian yang 6 ni bila kita tolak 1 jadi 10.6.255.255. Silap tadi bukan 6, 7. Kemudian 8 bila tolak 1 dapat 10.7.255.255. Kemudian 10.8.255.255. 10.9.255.255. 10.10.255.255. 10.11.255.255. Okay. Kalau ini kita tambah 1, ini tolak 1. Jadi kita bolehlah jawab soalan dia. Soalan nak apa? Yang ke-11. Kita kira lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Dekat sini. Dekat sini. Okey, kita bolehlah tulis dekat sini. Range dia adalah 10.10.0.0 sehingga 10.10.255.255. Kemudian subnet yang ke-6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ni. 10.5.0.0. Jawapan dia itulah kita boleh tulis 10.5.0.0. Kemudian broadcast address untuk subnet yang kedua. Apa broadcast address dia dekat sini? 10.1.255.255. So boleh tulis kat sini. 10.1.255.255. Okay, next. Assignable address untuk subnet 9. Maknanya first dengan last dekat yang 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sinilah. Maknanya sini bila kita jawab kat sini kan, kita kena dapatkan yang ni. Jadinya 10.8.0.1. Yang ini 10.8.255.254. Jadi kita bolehlah tulis dekat jawapan 10.8.0.1 sehingga 10.8.255.254. So inilah jawapan dia untuk soalan 7. Okay, saya harap nanti awak tengok balik video ni sebab saya tahu awak penat. Nanti tengok balik video ni sebab nanti nak kena jawab soalan PB. Ini soalan 7. Kita ada satu lagi soalan iaitu soalan 8. Okay, last. Soalan last. Ini adalah soalan 8. Dia nak subnet 5 saja. Network address dia dah bagi 172.50.00. Jadi kita jawab dulu. Ini address kelas apa? 172 adalah kelas B. Okay.
Default subnet mask untuk kelas B adalah 255.255.0.0. Custom subnet mask dia, ini kita kena carilah. Okay, 172.50.0.0. 255.255.123456678.123456678. Jadi kita kira balik subnet. Dia nak 5 saja. So kita tulis 2 kuasa 1 dapat 2, 2 kuasa 2 dapat 4, 2 kuasa 3 dapat 8. Cukup sampai 8 sahaja. Jadi kita tulis kita punya line merah 111.000.000.000.000.000. Jadi kita tahu ini kosong nilai dia, yang ini nilai dia adalah 224. Okey, boleh jawab soalan. Custom subnet mask yang baru adalah 255.255.224.0. Okey. Total number of subnet. 2 kuasa berapa? 2 kuasa 3. Sama dengan 8. Number of host ada berapa? Kita kira yang kosong ada 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi 2 kuasa 13 dapat 8,192. Okey, nombor of usable address kita akan tolak 2 jadi 8,190. Jadi berapa bit kita pinjam? 3. Jadi kita jawab soalan ni pula. Paling tinggi 6 subnet. Okey, macam biasa. Kita tukarkan dia menjadi binary value. Okey, ini ada pemecah dia. Ini octet 3, ini octet 4. Jadi 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Jadi kita bolehlah tulis 01, 10, 11. 01, 10, 11. Okey dah. Itu saja. Sampai 8 je dapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini maximum number dia subnet ni. Jadi kita boleh dapat. Ini kita tulis apa? 172.50.something. Okey, yang ini akan berubah. Ini kosong, nilai dia kosong saja. Jadi kita letak saja kosong. Kosong sudah. 172.50.something.0. 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 Ini adalah network. Jadi kita ada lagi first usable. Kita ada last usable address. Kita ada broadcast. Okey. Jadi awak boleh penuhkanlah tempat kosong ni. Boleh tulis. Ni berapa? Kosong. Ini 1 berada di tempat 32. Jadi kita isilah 32. Yang ini 64. Yang ini 64 campur 32 dapat 96. Kemudian dapat 128. 128 campur 32 dapat 160.
Kemudian 128 campur 64 dapat 192. Last sekali 224. Okey, macam mana nak dapat broadcast address? Sama juga, kita akan tolak satu daripada yang bawah dia. Jadi dekat sini 172.50.0. Oh sorry, bukan kosong. Okey. Yang ini 32 kan? Bila kita tolak satu kat sini, ini akan jadi 31.255. Bila tolak 64 pula. 64.0. Bila kita tolak satu, dia akan jadi 172.50.63.255. Okey. Seterusnya 96 ni akan jadi 95.255. Jadi 172.50.95.255. Kemudian 172.50.127.255. Kemudian 172.50.159.255. Kemudian 172.50.191.255. Kemudian 172.50.223.255. Last sekali 172.50.255.255. Last sekali kita ambil yang maksimum sekali 255. Okey, bolehlah kita jawab soalan. Apakah range untuk subnet yang keempat? Subnet yang keempat 1, 2, 3, 4 yang ni ya. 96.0 sehingga 127.555. Boleh tulis kat sini. 172.50.96.0 sehingga 172.50.127.255. Okay, next. Subnet number untuk subnet yang kelima. 12345. Yang ni lah dia. 172.50.128.0. Itu jawapan dia. Okay, kita pun tulis 172.50.128.0. Okay, next. Broadcast address untuk subnet yang ke-6. So, kita kira 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ni jawapan dia. 172.50.191.255. Yang kita tulis kat sini. (172.50.191.255). Okay, last sekali. Assignable address untuk subnet yang ketiga. Jadi apakah first address sehingga last address bagi subnet yang ketiga? Kita kira 1, 2, 3. So dekat sini, bila kita tambah 1 dapat 64 1. Kalau yang ini kita tolak 1, maknanya 95.254. Jadi bolehlah kita tulis jawapan. 172.50.64.1 sehingga 172.50.95.254. Jadi inilah dia jawapan dia. Jawapan untuk soalan 8. Okay, saya harap awak nanti boleh tengok balik. Awak buat balik latihan ni. Sebab nanti saya akan bagi soalan PB lah. Okay, setakat ni ada apa soalan? Kalau ada yang masih belum tulis nama, boleh tulis nama.